Assalamualaikum. Nama saya Siti Nuraratira binti Abdul Rahim. Saya dari kos Diploma Pendidikan Awak Kanak-Kanak. So, sekarang saya akan menerangkan apa maksud ADHD. Korang tahu apa ADHD tu? Maafkan saya, tak tahu. Okey, sekarang saya akan terangkan. Gangguan ADHD ataupun penyakit ADHD yang dikenali sebagai neuron developmental. Biasanya keadaan yang perubahan yang disebabkan kenormalan di otak mempengaruhi fungsi, terutamanya perhatian, kawalan diri dan keupayaan pemikiran yang kompleks. Ia sering ditemukan di kalangan kanak-kanak yang berumur sekolah seawal usia 6 tahun. Tapi dia boleh menjangkakan ke peringkat remaja juga ataupun dewasa. Korang tahu, tahap keterukan boleh bermula ringan, ia boleh menyebabkan kronik. Jika tidak dibiarkan, tidak diagnosis dan tidak dirawat, ADHD ni mempunyai risiko comorbidity yang lebih tinggi. Maksudnya, dia kurang hadir, mungkin dia akan datang seperti kemurungan atau kebimbangan. So, kadar 2024 ni dia punya pencapaian ADHD ni terlalu meningkat. Banyak kanak-kanak yang menghadapi penyakit ADHD ni. So, jom kita next ke dia punya dari mana ADHD ni berlaku. Korang nak tahu tak ciri-ciri ADHD ni terbahagi kepada berapa? Okey, korang tak tahu, dia terbahagi kepada dua, iaitu hyperactive dengan impulsif. So, jenis yang dua-dua ciri ni, kedua-duanya sering dikumpulkan bersama sebagai hyper, berkaitan dengan masalah kawalan motor dan tingkah laku yang bertentangan dengan secara langsung memberi kesan kepada masyarakat secara umum tau. Kanak-kanak lelaki lebih cenderung untuk mempunyai kategori ADHD. Ini kerana sifat mereka bertindak keluar. Berikut adalah saya mengambil contoh 3 daripada hyperaktif. Contoh yang pertama ialah tidak boleh berdiam diri semasa berdiri atau berduduk. Contohnya budak-budak tu cikgu dia suruh berdiri and then beratur untuk kita macam mana cikgu tu nak bagi reward kanak-kanak yang melakukan kerja lah. Tapi kanak-kanak tu dia tak boleh duduk diam, kiranya tak boleh beratur yang berpanjangan. Dia akan goyang kaki, akan bergerak-gerak, dia kiranya macam tak senang nak duduk. Macam tu. Second, saya memilih untuk sentiasa bergerak secara fizikal dan pecah tenaga, lebih aktif yang melimpah. Macam saya cakap tadi, dia tak boleh duduk setempat. So, dia akan bergerak. Dia akan usik benda lain, dia akan main benda-benda yang tak sepatutnya. Dia tak sama dengan kanak-kanak normal. Kanak-kanak normal, kalau kita cakap duduk diam, dia orang akan faham. Okey, dia dengar cakap cikgu, kita akan duduk diam. Tapi untuk kanak-kanak hyperaktif, dia tak boleh. Dia akan bergerak. Tangan dia pun akan bergerak dan kaki dia juga. Yang terakhir, bercakap secara berterusan sepanjang masa dan secara lisan di mana saja. So, kanak-kanak yang hyperaktif ni, dia tak boleh berhenti cakap. Bukan maksudnya tak boleh. Boleh, tapi dia akan bercakap sepanjang masa. Dia akan bersemang benda-benda karut. Macam orang dulu-dulu kata macam apa? Makcik-makcik borak. Macam itulah. Macam ni juga. Dia tak boleh berhenti. Macam mana tangan dia, macam tu mulut dia juga. Okey, kita akan next ke impulsif. Impulsif juga saya ambil 3, iaitu jadi tidak sabar untuk menunggu giliran mereka. Yes, impulsif yang saya cakap tadi. Dia beratur, tapi dia tak sabar untuk turn dia. Turn dia jauh lagi, tapi dia nak dia juga. Dia nak dia yang ke depan. Dia tak bagi orang lain ke depan. Dia kiranya macam excited, terlebih excited. Okey. Yang second, mengganggu orang lain terutamanya semasa bercakap atau bermain, melanggar etika sosial. So,
kalau di dalam kelas, kanak-kanak tu dia akan mengusik kawan dia. Ada yang sampai nangis, ada yang usik macam cubit ke apa. Kanak-kanak tu akan jadi macam tu lah. Dia terlebih aktif kan. Selalunya kanak-kanak ni bercakap melakukan sesuatu tanpa pemikiran. Macam saya cakap tadi, yang ketiga ni, dia akan usik kawan dia sampai kawan dia menangis. Itu juga membuatkan dia punya tenaga yang berlebihan dia tu tak boleh duduk diam, tak boleh tunggu turn. Okay, saya akan teruskan ke macam mana nak rawat dia. So, saya memilih 3 dia punya faktor, iaitu genetik, punca persekitaran alam dengan kecerdasan otak dan struktur. So, kita akan tengok ke cara merawat dia pula. So, cara kita nak rawat dia menggunakan terapi tingkah laku, iaitu memberi tumpuan kepada pengusaha tingkah laku yang tidak terkawal melalui sistem ganjaran secara pula, sebagai untuk meningkatkan motivasi dan pemahaman rasa disiplin. So, tujuan untuk kita rawat tingkah laku ni, dia boleh ikut tingkah laku yang kita maksudnya kita macam ajar dia, kita didik dia. So, tingkah laku tu kita bagi dia ikut macam masa, kita bagi dia kejar masa sampai dia boleh macam mana boleh ni lah, masa tu dia boleh kejar sampai tepat. So, terapi yang kedua ialah kognitif tingkah laku juga. Satu bentuk terapi tingkah laku yang biasanya dinasihatkan oleh remaja orang dewasa yang lebih tua. Ia membantu membimbing dan memahami pemikiran dan persepsi dalaman anda untuk memahami corak tingkah laku kanak-kanak. So, untuk kognitif tingkah laku ni, ibu bapa atau guru-guru untuk nasihat kanak-kanak tu, untuk mengajar atau mendidik kanak-kanak tu, bagi diikut tingkah laku yang telah kita tetapkan. Contoh, kita ajar dia cara nak pakai baju tu macam mana, kita ajar dia macam mana nak pakai sudu, kita ajar dia macam mana nak basuh tangan. So, tingkah laku yang itu kita akan ajar dan dia ikut. So, kita kena didik dia satu persatu. Okay, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.